Kenapa kita ambil kualiti daripada Nabi Musa? Ini sedap cerita. Nabi Musa ni tuan-tuan hadirin hadirat, sebagai seorang Nabi yang hebat, no doubt about it. Dia ni diakui sebagai Nabi yang sangat hebat. Ada satu buku, Speeches That Changed the World. Satu orang penulis nama Simon Sebag Montefiore. Dia buat satu buku, ucapan-ucapan pidato para pemimpin yang mengubah dunia. Dia kumpul lebih kurang dalam 50 ucapan-ucapan penting satu dunia. Orang-orang ternama, revolusioner, yang mana ucapan itu memberi impak, mencorakkan peristiwa-peristiwa agung dunia. Dan yang kita banggakan adalah menduduki 3 ucapan terbaik. Yang pertama, nombor 1 adalah Moses, dia letakkan Moses. Yang kedua, Jesus of Nazareth. Dan yang ketiga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diletakkan nombor 1 adalah Moses. Kenapa Musa dia letakkan nombor 1? Sebab tuan-tuan, Musa ini, the story of Moses is undeniably among the greatest story ever told. He was known as the man who stood up against the tyranny of Firaun. Firaun ini bukan senang nak berhadapan. Kita selalu dengar istilah engkau ni jahat macam Firaun. Macam baru. Yang ini Firaun betul, original. Kalau kita lah dihantar oleh Allah pergi dakwah kepada Firaun, pencen awal kita, option letak jawatan, balik kampung je, berlembu lagi bagus. Kenapa? Firaun ni bukan kaleng-kaleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil mubin waj'alna minal mukhlasin al-mukhlisin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati Encik Nasrul Hakim bin Ahmad, Ketua Jabatan Pendaftar USIM. Yang saya raikan juga Yang Berusaha Encik Ibrahim bin Ismail, Pengarah Negeri Wilayah Selatan Melaka Negeri Sembilan, Bank Islam Malaysia Berhad. Yang diraikan juga Saudara Ismail Abdul Ghani, Naib Presiden Strategik Perniagaan Runcit, Bank Islam Malaysia Berhad. Yang saya hormati juga Yang Berusaha Dr. Muhammad Hafiz bin Saleh, Pengarah Pusat Islam USIM. Seterusnya ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan USIM, ketua-ketua pusat tanggungjawab, wakil-wakil agensi. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadratul mukarramin. Maaf jika tak disebut nama kesemuanya. Mana yang besar kot tak diimbau gelar, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu dikemudiankan. Mana yang datuk dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang penghulu dengan hulunya. Saya doakan sekaliannya lah sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini.
Kita bersama dalam program Inspirasi Islami dengan kerjasama Universiti Sains Islam Malaysia USIM bersama dengan Bank Islam Malaysia. Dan saya diminta menyampaikan satu tajuk Al-Qawi Al-Amin Hafizun Alim. Pertama, saya kena maklumkan dulu, saya masih bertanya kenapa saya dipilih menyampaikan tajuk ini sebenarnya. Sebab nombor satu, saya bukan motivator. Ini minta maaf ni awal-awal. Sebab saya takut tuan-tuan expect ini macam training session. Saya bukan trainer, saya bukan motivator. Kalau trainer dengan motivator, dia tak duduk ceramah macam ni kuliah maghrib, tidak. Dia berdiri kulu kili ke belakang ke depan, tanya asal mana, kampung mana, belajar. Saya bukan mazhab itu, minta maaf. Itu training punya secara. Dan yang kedua, saya kena akui saya tak reti ceramah depan orang muda, bukan forte saya. Jadi kepada adik-adik, buat-buat faham sudahlah. Saya tak tahu nak merendahkan level sampai ke bawah. Betul, saya tak ceramah di universiti, di sekolah, bukan forte, bukan fakulti saya. Fakulti saya di masjid, orang tua-tua. Jadi buat-buat faham je lah ya. Hadirin hadirat sekalian, sesebuah organisasi sangat memerlukan kepada leader, pemimpin. Tetapi pemimpinnya itu bukan sekadar pemimpin, professional leader. Masalah kita hari ini adalah kita tidak melahirkan pemimpin, kita melahirkan pengurus. Beza. Manager dengan leader, dua watak berbeza. 5 major differences between leadership and management. Ada 5 rukun mustahak yang membezakan seorang pemimpin dengan manager. Kita sekarang mencetak ramai manager di universiti, di persatuan pelajar, di jabatan kerajaan, di kementerian. Yang ramainya adalah good manager, tapi bukan good leader. Apa beza leader dengan manager? Leaders create a vision, managers execute the vision. Pemimpin mencipta cita-cita, visi, misi. Tapi pengurus dan manager kerjanya melaksanakan misi itu. Bukan kerja leader. Leader create mission. Yang kedua, leader create change. Managers react to change. Pemimpin itu dia mencipta perubahan. Dan yang respon dan bertindak balas terhadap perubahan itu adalah manager. Yang ketiga, leader are people focus. Manager are structure focus. Pemimpin itu dia fokus kepada manusia, tetapi pengurus dia fokus kepada struktur pengurusan. Dia fokus kepada catat organisasi, sistem pengurusan, flowchart dan sebagainya lagi. Yang keempat, leaders seek feedback. Managers minimize weaknesses. Pemimpin itu sentiasa mendengar maklum balas. Tetapi seorang pengurus, dia mesti usaha mengurangkan sebarang kecacatan dan kelemahan. Kalau ada kelemahan dan kecacatan, yang mencari maklum balas adalah pemimpin. Sebab itu pemimpin mesti turun padang. Dia tak boleh duduk di kursi empuk di pejabat. Dia mesti turun melihat denyut nadi di bawah. Dan yang kedua, leaders lead people, manager manage work. Pemimpin dia memimpin manusia, tapi pengurus dia mengurus kerja. Sebab itu saudara-saudari sekalian, pemimpin itu adalah someone who have the ability to influence and motivate others. Itu pemimpin. Pemimpin adalah orang yang boleh menjadikan seseorang itu mempengaruhi orang lain untuk contribute toward organizational success. Itu pemimpin. Sebab itu saya sering sebut di mana-mana, pemimpin yang hebat adalah apabila dia dah berhenti bekerja, atau dia dah pencen, atau dia tukar ke tempat lain, organisasi yang dia tinggalkan terus kekal cemerlang walau dia tak ada. Ini pemimpin first class. First class. Contoh, dia pegang jawatan pengarah misalnya. Dia peganglah 1 tahun, 2 tahun, banyak kecemerlangan yang dia buat, program, aktiviti, dia macam-macam lah. Kemudian takdir naik pangkat, naik jusa ke apa, pindah ke universiti lain atau tempat jabatan lain. Walaupun dia dah pindah, organisasi yang ditinggalkan tetap cemerlang.
Biasa kita dengar bila bos tu keluar, jabatan tu merudum. Orang pun kata, oh tak macam zaman entar lah. Zaman entar lu macam ni sekarang. Itu tanda dia tak bagus. Maknanya anak buah dia buat kerja time dia ada. Organisasi yang hebat, walau bos tu dah meninggal sekalipun, tetap kekal cemerlang. Kerana pemimpin itu, dia telah mencipta budaya kerja yang hebat. Sebab itulah saudara-saudari sekalian, namun ini hanyalah impian. Bukan mudah untuk kita nak mencari seorang yang boleh berpegang kepada konsep pemimpin yang sebenar. Sebab tidak semua manusia ni boleh diberikan kepercayaan. Tidak semua manusia boleh diberi jawatan dan kepimpinan. Sebab itu orang tua-tua pesan, kalau hendak memberikan amanah, berikan pada orang yang bermaruah. Kalau amanah hendak diserahkan, serahkan kepada yang teguh beriman. Kalau amanah hendak berlanjut, serahkan pada yang patut-patut. Kalau amanah hendak kekal, serahkan pada yang berakal. Kalau amanah hendak bermanfaat, serahkan kepada orang yang taat. Kalau amanah hendak berjaya, serahkan kepada orang yang terpercaya. Apabila mencari pemangku amanah, cari yang tidak bercabang lidah. Apabila amanah hendak diberi, beri kepada orang yang sedar diri. Sebelum amanah diberikan ke orang, kelebihannya dia tengok, kelemahannya ditimbang. Sebab itulah dalam Islam, bila kita nak memberikan amanah, nak memberikan jawatan kepada orang-orang tertentu, dia tidak boleh tidak, mesti memiliki sifat-sifat tertentu. Kalau dia tak ada sifat ini, jangan beri. Kalau beri, rosak organisasi. Apa sifat-sifat dia? Kata Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar, dasar untuk memilih seorang pemimpin atau orang yang nak diberikan jawatan, kalau nak jadikan dia hebat, dia mesti memiliki beberapa faktor. Pertama, kuat, dipercayai, berpengetahuan dan reti menjaga. Ya, ini yang kita bincangkan pada pagi ini. Tahniahlah kepada Uzim kehadapan dalam membawa mesej berkenaan tentang Al-Qawiyul Amin Al-Hafizul Alim ini. Apa dalilnya? Dalil yang pertama, ketika Allah Ta'ala merakamkan bagaimana salah seorang daripada dua anak perempuan seorang penduduk di Madian, dia bercerita kepada ayahnya ketika Nabi Musa AS bantu mereka ambilkan minuman untuk haiwan ternak kepada kedua-dua wanita itu. Qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahanda, ambillah lelaki ini bekerja dengan kita. Sesungguhnya dia orang yang paling baik untuk diambil bekerja. Apa sebab? Dua faktor, al-qawi, al-amin. Dia ni seorang yang gagah dan kuat. Yang kedua, boleh percaya. Surah Al-Qasas ayat 26. Ini saya tak elaborate, kemudian kita cerita. Kita kumpul dalil dulu. Dalil yang kedua, Allah catatkan tentang jin ifrit yang menyatakan kesanggupan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memindahkan istana Balqis. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit disembah kepada tuanku Sultan Nabi Sulaiman. Patik akan datang bawa kepada tuanku istana Balqis sebelum tuanku berdiri dari tempat duduk tuanku. Kerana apa? Kerana Patik ini seorang yang qawiyyun amin, gagah dan juga kuat. Ini dalam surah An-Naml ayat 39. Jadi dua surah ini atau dua dalil ini yang menjadi topik perbincangan kita, Al-Qawi, Al-Amin. Ini saya akan terangkan kemudian. Saya tidaklah terangkan tafsir, nanti jadi kuliah tafsir pula. Berlepas dirilah membahaskan betul ke ifrit, siapalah ada seorang lelaki, lantak engkau orang lah, siapa-siapa pun angkut, tak mengubah apa-apa pun. Benda dah dibincangkan oleh ulama, ikut engkau orang lah nak berdebat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Hafizun Alimun. Allah juga mengkhabarkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, iaitu tatkala baginda telah menghantar resumenya kepada Raja Mesir ketika itu. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim.
Ampun tuanku, jadikanlah Patik bendaharawan negara Mesir ini. Mana diminta jadi menteri kewangan atau bendahari. Apa sebab lantik Patik? Ini hafizun alim. Kerana Patik ini seorang yang sangat menjaga dan juga ada knowledge, berpengetahuan. Ini surah Yusuf ayat 55. Kalau kita perasan daripada rangkaian dalil-dalil ini, ada 2 kali Allah rakam kalimat qawi. Qawi ni maknanya kuat, bertenaga. Tu konon orang Langkawi dia kata asal-usul Langkawi tu lang qawi, katanya lang qawi. Lang burung lang kan nala punya burung lang tepi laut tu. Lang qawi, qawi tu gagah. Lelati bila pula orang Kedah cakap Arab lantak lang kau orang, malah nak berdebat lah begitu. Lang qawi kata bantailah. Lang kuat. Jadi mana datang Al-Qawiyul Amin ini? Mana datangnya yang digembar-gemburkan oleh pengurusi tadi? Program inspirasi Islami berkonsepkan Al-Qawi Al-Amin, Hafizun Alim. Adakah Al-Qawi Al-Amin ni konsep yang dibawa oleh USIM? Tidak. Adakah dicetuskan oleh Jabatan Pendaftar? Tidak juga. Adakah idea daripada Vice Chancellor? Pun tidak juga. Kompetitif dan integriti ini, sifat ini ada pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Yang sifat ada pada jin Ifrit saya tak ulas, lain tahun sebab tafsir tak selesai. Netizen ni dia cari mana yang khilaf, dia minat sangat. Yang fakta dia tak nak, yang khilaf dia suka berdebat. Kita ambil yang Nabi Musa sajalah. Dia kenapakah kita ambil daripada Nabi Musa? Ada orang kadang tanya, apa kalau ustaz-ustaz ni kalau berceramah sikit-sikit contoh Nabi Muhammad lah, Nabi Musa lah, Nabi itu, tak ada contoh lain ke? Dia begini, saudara-saudari, tuan-tuan sekalian, kalau kita kaji trend pengurusan dunia, style guru-guru manajemen di dunia, mereka juga dah banyak mengkaji Nabi agama masing-masing. Banyak. Kalau dulu kita ada satu buku nama Jesus CEO, Using Ancient Wisdom for Visionary Leadership, yang ceritakan tentang kehebatan Nabi Isa sebagai seorang CEO. Ada juga buku The Wisdom of Solomon at Work, Ancient Virtues for Living and Leading Today, mencari kehebatan pada Nabi Sulaiman. Ada juga buku yang mengkaji tentang Nabi Musa, Moses on Management, 50 Leadership Lesson from the Greatest Manager of All Time. Ini tulisan David Barron. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi jangan malas membaca. Nak cerdik kena membaca, bukan baca WhatsApp. Tak cerdik je baca WhatsApp tu. Baca buku baru jadi pandai. Bodoh tak ada ubat. Pergi farmasi ada ubat bodoh, tak ada. Bodoh tak boleh hilang melainkan membaca. Baca. Ikra. Baca WhatsApp takkan cerdik. Kelahi dalam Facebook juga takkan mencerdikkan awak. Awak kena baca buku. Rabbi David Barron dia buat buku Moses on Management, 50 Leadership Lesson from the Greatest Manager of All Time. Kan cerita Nabi Musa tu, kalau kita perasan, Nabi Musa kan dia menyelamatkan 2 orang budak perempuan, katanya anak Nabi Syuaib. Ini juga khilaf lah, tak payah kelahi lah tuan-tuan. Jadi masalah betul lah netizen ni. Dia katanya anak Nabi Syuaib. Dia pun bantu potong kiu, ambil air, ngongak. Jadi itu cerita yang kita faham daripada Quran. Disebabkan Nabi Musa ini juga diimani oleh agama-agama selain daripada Islam, contohnya orang-orang Yahudi misalnya, maka dalam kitab Taurat juga ada tercatat kisah yang sama tentang Musa menyelamatkan 2 orang anak, dipanggil anak perempuan Yitro, nama lelaki itu Yitro, ataupun dalam kitab Exodus dipanggil Ruel. Itu pun lantak korang lah. Bagi kita Nabi Syuaib lah. Jadi tidak mengherankan kalau orang Yahudi, orang Kristian, dia kenal dengan Moses atau Nabi Musa. Lalu jangan heran kalau majority management guru di barat hari ini bawa konsep yang sama. Konsep Al-Qawi Al-Amin itu juga dibawa oleh guru-guru manajemen di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, Peter Drucker, dia perkenalkan konsep management by objective and leadership as responsibility. Dia buat satu buku tahun 54, The Practice of Management. Dia buat satu lagi buku tahun 74, Management, Tasks, Responsibilities and Practices. Ini semua diambil daripada konsep Moses, iaitu Al-Qawi Al-Amin.
Manajemen guru juga yang terkenal nama Stephen Covey. Dia perkenalkan principle leadership. Dia buat satu buku yang terkenal, yang juga orang Islam ramai baca buku ini, The 7 Habits of Highly Effective People, tahun 89. Dia ambilkan juga konsep Al-Qawi Al-Amin, tapi dia panggil principle leadership, dia panggil. Warren Bennis, dia perkenalkan konsep leadership competencies. Dia buat satu buku On Becoming a Leader, tahun 89. Juga konsep yang sama, Al-Qawi Al-Amin. John Maxwell, dia bawa konsep leadership as influence, menerusi bukunya The 21 Irrefutable Law of Leadership, tahun 98. Dia bawakan juga konsep Al-Qawi Al-Amin. Jim Collins dengan konsep Level 5 Leadership, dalam bukunya Good to Great, Why Some Companies Make the Lead and Others Don't, tahun 2001. Juga bawa konsep Al-Qawi Al-Amin, cuma dipanggil Level 5 Leadership. And all these books have had a significant impact on leadership, and they are principled with the values of Al-Qawi Al-Amin. Jadi apa yang kita nak bawakan kepada masyarakat, budaya Al-Qawi Al-Amin, kalau di peringkat kesarjanaan dia panggil ada contribution to the body of knowledge. Jadi benda ni standard tinggi lah, bahasa mudahnya standard tinggi lah. Kalau tesis tu pemeriksa tengok tu, wow dah. Maknanya ini konsep yang diterima seluruh dunia, orang semua faham. Kenapa kita ambil kualiti daripada Nabi Musa? Ini sedap cerita. Nabi Musa ni tuan-tuan hadirin hadirat, sebagai seorang Nabi yang hebat, no doubt about it. Dia ni diakui sebagai Nabi yang sangat hebat. Ada satu buku, Speeches That Changed the World. Satu orang penulis nama Simon Sebag Montefiore. Dia buat satu buku, ucapan-ucapan pidato para pemimpin yang mengubah dunia. Dia kumpul lebih kurang dalam 50 ucapan-ucapan penting satu dunia, orang-orang ternama, revolusioner, yang mana ucapan itu memberi impak, mencorakkan peristiwa-peristiwa agung dunia. Dan yang kita banggakan adalah menduduki 3 ucapan terbaik. Yang pertama, nombor 1 adalah Moses, dia letakkan Moses. Yang kedua, Jesus of Nazareth. Dan yang ketiga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diletakkan nombor 1 adalah Moses. Kenapa Musa dia letakkan nombor 1? Sebab tuan-tuan, Musa ini, the story of Moses is undeniably among the greatest story ever told. He was known as the man who stood up against the tyranny of Firaun. Firaun ini bukan senang nak berhadapan. Kita selalu dengar istilah engkau ni jahat macam Firaun. Macam baru. Yang ini Firaun betul, original. Kalau kita lah dihantar oleh Allah pergi dakwah kepada Firaun, pencen awal kita, option letak jawatan, balik kampung je, bela lembu lagi bagus. Kenapa? Firaun ni bukan kaleng-kaleng. Umpama awak dia minta mengislamkan Presiden China, berani? Presiden China boleh pergi dakwah? Mikir juga. Tapi Nabi Musa never say no. Dengan tongkat saja dia dakwah sampai istana Nabi Musa. Bayangkan dengan tongkat je. Kalau Nabi Musa ada handphone, ada laptop macam awak, lebih betul dia dakwah agak. Dengan tongkat je dia boleh dakwah. Dia panjanglah cerita Nabi Musa ini. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menjadikan Nabi Musa alaihissalam sebagai pemujuk jiwa baginda ketika Nabi stres, Nabi ditekan, Nabi, ialah maklumlah cabaran banyak. Kadang-kadang Nabi pernah dipertikaikan keputusan-keputusannya. Maka yang menjadi pemujuk hati Nabi adalah kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam. Buktinya, selepas perang Hunain, Nabi SAW berhadapan dengan satu situasi yang tak pernah berlaku dalam mana-mana peperangan sebelum ini. Iaitu dalam peperangan Hunain, julung-julung kali orang Islam, rampasan harta perang atau harta rampasan perang jumlahnya luar biasa sekali. Julung-julung kali orang Islam dalam perang Hunain berjaya merampas 24,000 ekor unta, termasuk juga 40,000 ekor kambing,
termasuk juga 4,000 wakih perak. Satu wakih bersamaan 213 gram, darab 4,000. Kenapakah dia bawa harta begitu banyak dan rampas begitu banyak? Ini lain tahunlah ceramah, hilang cerita Nabi Musa kita sekarang. Paling banyak dalam sejarah. Jadi bila dah rampasan harta banyak, apa akan terjadi? Terjadilah dengki berdengki. Dia manusia ni walaupun songkok atas kepala, bak duit ni dia nampak tuan-tuan. Bak duit ni janganlah. Orang sakit pun kalau kita hulur dia duit, dia simpan bawah bantai, tak ada tolak. Tak adalah kata tak apalah aku ni nak mati, dah ambil. Duit ni dia ada rimau dia. Wow, dia garang. Jadi kok mana pun baik-baik manusia bak harta pertahankan. Jadi bila harta dah banyak, Nabi bagi harta rampasan, ada pihak yang mengatakan pembahagian tidak adil. Sebab orang ni banyak, orang ni sikit. Kenapa dia ni? Dia adalah macam-macam lah. Maka dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia ceritakan, ada seorang laki-laki dia komplain, wallahi inna hadhil qismata ma'udila fiha wa ma uridu biha wa ma urida biha wajhullah. Laki ni kata, demi Allah, pembahagian yang Nabi buat ni sikit abuk tak adil. Orang yang sepatut dapat tak dapat, orang yang sepatut dapat banyak dapat sikit. Aku rasalah Nabi ni dia buat pembahagian ni bukan kerana nak mencari redha Allah. Dia boleh petikaikan kepada Nabi kita. Dia petikaikan. Cerita cakap-cakap di bawah grassroots ni sampai ke telinga Nabi. Maknanya orang masa tu menuduh Nabi ni pecah amanah. Nabi tidak adil, bagi kroni-kroni dia saja. Sahabat-sahabat sini berapa banyak, sahabat kecil-kecil entah benda-benda dia baginya. Jadi sampai ke telinga Nabi. Maka kata Ibn Mas'ud, fataghayyara wajhu hatta kana kasirfi. Maka aku tengok ketika itu berubah wajah Nabi sehingga menjadi merah padam, merah muka Nabi kerana menahan kemarahan. Dan ketika itu jugalah Nabi telah bersabda, faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Siapa lagi dalam dunia yang lebih adil daripada Allah dan Rasul? Tunjukkan pada saya satu orang yang lebih adil daripada seorang Nabi. Kata Nabi, Masya Allah, semoga Allah rahmati Nabi Musa, yang mana dia pernah disakitkan hati lebih teruk daripada ini, tapi dia tetap bersabar. Soalan, kenapa Nabi kita petik nama Nabi Musa? Apa kena-mengena dikecam oleh orang ramai dengan memetik nama Nabi Musa? Ini kehebatan Nabi Musa. Nabi Musa ni tuan-tuan, ada satu riwayat Nabi ceritakan, ni Abu Hurairah yang berkongsi. Ni minta maaf lah kok, cerita ni ada 18 SG sikit, tapi tak apalah ya. Bukan SG, SX. Awak pandai-pandai lah memahami ya. Ada satu kisah Abu Hurairah cerita, Nabi bercerita, kanat Banu Israel yaghtasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila sawati ba'd. Nabi cerita pada Abu Hurairah, Bani Israel dia ada satu PL perangai, dia suka mandi beramai-ramai tanpa seurat benang. Bahasa kampungnya mandi bertelanjang ramai-ramai. Hingga kan yang zuru ba'dhum ila sawati ba'd, dan masing-masing melihat aurat masing-masing. Kalau dalam istilah sekarang dipanggil hamamat amah, public bathing, bath, benda tempat mandi public. Dia orang putih, kalau macam di England ke di negara setengah negara Eropah, kalau tempat-tempat mandi yang tertentu ni, dia buatnya nudist beach, pantai orang mandi telanjang. Di tempat kita tak ada. Di negara barat ada, Australia semua ada. Dia ada kawasan, tapi public tak boleh masuk juga. Dia kawasan sama dia je, anak beranak dia je. Masuk tu tak ada surat benang. Di Eropah pun sama, ada kolam renang yang memang tak boleh pakai pakaian apa-apa. Sebab bagi dia kemaluan bukan benda yang memalukan. Orang Melayu je panggil kemaluan, maluan. Bagi dia tak malu pun, sebab bagi dia itu anggota tubuh manusia, macam telinga, hidung, mata. Dia orang liberal kan, dia lain sikit. Orang Jepun panggil sento. Jepun pun dah mengada-ngada sekarang, pun dah mandi telanjang ramai-ramai, dia panggil sento. Dia kalau orang putih dia kata kami bukannya nudist, we are not nudist,
birthday suit dia panggil, pakaian ketika lahir. Kan masa lahir tak pakai apa-apa, jadi dia kata baby birthday suit dia panggil. Lantak kau orang lah. Yang penting benda tu tak boleh dalam agama kita. Jadi Nabi cerita, walaupun Bani Israel mandi telanjang ramai-ramai, wa kana Musa alaihissalam yaghtasilu wahdahu. Nabi Musa ni dia Nabi, ada maruah, dia ada cerdik. Dia tak mandi macam orang lain. Dia mandi berasing dengan orang, dia mandi tutup aurat elok-elok. Faqalu, sehingga kaum umat dia mengatakan, wallahi mam yamna'u Musa an yaghtasila ma'na illa annahu adaru. Sehingga ada cakap-cakap di kalangan netizen zaman itu, mereka kata, agak-agak kenapa Nabi Musa tak nak campur kita masa mandi ngapa apa sebab dia tak nak mandi dengan kita kenapa dia mandi tutup-tutup pakaian dia tanya sama dia. Lagi adalah beberapa orang netizen yang tak kerti bahasa ni mengatakan, annahu adaru, kami rasalah kemaluan dia cacat agaknya. Apa kata kita buat siasatan? Kan tak ada kerja namanya. Kan serupa perangai netizen Malaysia jugalah. Suka menyiasat benda hak not your problem. Patah Amin nak bercerai bukan masalah kau, yang kau kaji sebagai dalam tu bukan kerja, it's not your problem. Ini perangai Bani Israel belakang ni. Dia kaji sampai ke kemaluan Nabi Musa. Ni agaknya Nabi saya nak tanya, awak pemimpin pelajar, awak pengarah pusat Islam, awak timbalan Naib Chancellor, awak profesor BK7, patutnya orang hormat kita. Tapi di bawah orang bukan hormat kita, orang kaji rupa kemaluan kita. Apa perasaan? Orang jadi buat kajian pula dah, agaknya cacat begini gini. Bayangkan perasaan Nabi Musa. Hatta kalau kita pun ustaz pun ceramah, orang patut dengar ceramah, suka bahan kita cerita. Ini tak dia mengkaji kemaluan dan sebagainya. Saya ingat ustaz pun tak tahan, delete posting, tutup FB terus, jadi masuk tarikat semua, malah campur lah zikir, kita tasbih. Fed up, kita akan jadi fed up. Tetapi Nabi Musa tetap bersabar. Kalau dia nak marah, dia boleh marah. Sebab tuan-tuan, Nabi Musa ni sebenarnya dia ni panas baran. Ni istilah saya lah, bukan panas baran mengamuk. Dia ni garang. Sebab itu kita guna ayat Al-Qawi. Dia ni memang gagah. Dalam Quran diceritakan Nabi Musa pernah masuk kota Memphis. Dalam kota tu ada dua orang sedang bergaduh. Seorang Bani Israel, seorang lagi musuh dia, anak-beranak Firaun. Jadi Nabi Musa tu, orang Bani Israel minta tolong dengan dia. Tolong bang, dia pukul aku. Nabi Musa garang. Fawakazahu Musa faqada alaih. Qala hadha min amali syaitan. Innahu aduwwum mudillum mubin. Nabi Musa dia pergi dekat dua orang bergaduh. Dia tumbuknya saudara Firaun itu meninggal. Satu tumbukan dia saja mati orang. Kalau dia masuk MMA lah, tak ada panas mati orang tu. Dia tumbuk sekali meninggal dah. Bayangkanlah, fawakazahu Musa faqada alaih, mati terus. Bila dah mati, orang Yahudi, orang ketua keluarga Firaun pun menakut-nakutkan dia. Musa mati, tak tahu ya ke awak kena tangkap ni, kena sosma ni, salah ni, awak kena sosma ni. Maka ketika itu Nabi Musa pun mengatakan, hadza min amali syaitan. Ini bukan saya, ni setan ni setan. Boleh panjang cerita, rujuk surah Al-Qasas ayat 15. Nabi Musa don't play. Dia garang. Ada satu kes ni cerita garang Nabi Musa. Pernah tak tuan-tuan dengar cerita Nabi Musa naik Bukit Tursina ambil wahyu, the 10 commandments pergi ambil Bukit Tursina. Dia tinggalkan kaum dia 40 hari. Ketika dia tinggalkan kaum dia serahkan kepada Nabi Harun untuk ambil alih pentadbiran. Sementara dia menanggung kerja, bukan memangku lama lagi, menanggung kerja. Ada elok lah kalau sekarang kan, menanggung kerja. Jadi Nabi Musa naik ke bukit, Nabi Harun duduk di bawah 40 hari. Siap selesai urusan, Nabi Musa balik. Dia dapati kaum dia semua dah masuk air. Semua dah keluar parti, buat parti baru. Semua buat parti baru. Ukir patung lembu pada bukit-bukit. Ketika itu Nabi Musa dia marah. Dan cerita ni direkodkan dalam Quran.
Allah rakamkan bagaimana Nabi Musa marah kepada Nabi Harun. Dia tarik Nabi Harun. Qala ya Harun ma manaka idh ra'aitahum dallu ala tattabi'ani afa asaita amri. Nabi Musa berkata, Harun, apa yang menghalang kau ketika melihat mereka sesat? Kenapa kau pandang saja? Kenapa kau tak buat apa-apa? Ala tattabi'ani afa asaita amri. Adakah kau tak nak ikut cakap aku? Kau nak dahaka dengan aku? Afa asaita amri, engkau tak nak ikut cakap aku lagi? Kita ketika baca ayat ini, kita ingatkan Nabi Musa dia bersembang dengan Nabi Harun sebelah menyebelah barak begitu? Tidak. Rupanya dia bersembang dengan Nabi Harun tu macam mana katanya? Nabi Harun ceritakan keadaan. Qala ya bna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Ni garang. Harun berkata, wahai putera ibuku, janganlah tarik janggutku, jangan pula kau pegang-pegang kepalaku. Surah Taha ayat 90 sampai 94. Rupanya Nabi Musa AS dia tarik Nabi Harun, tarik janggut. Mai sini engkau. Tarik janggut. Afsan kau tak jaga budak-budak kita? Tarik janggut lagi. Kau ni mama. Ni Nabi Musa garang. Sampai Nabi Harun kata, janganlah tarik janggut saya, janganlah pegang-pegang kepala saya. Nabi Musa. Bunyi macam ragging ya? Sebenarnya tak ragging, orientasi dia panggil ya. Minggu orientasi. Awak ni budak-budak student baru masuk, manja betul ya. Berhenti duduk kampung Belah Lembu je lah. Orientasi tak boleh ragging. Baik tak payah orientasi. Orientasi lah kena ragging, padan dengan muka ya. Awak lama dah membuta duduk di rumah, bangun pukul 10. Masuk universiti kenalah cergas sikit. Ni contoh cerita je ni. Awak ingat ni sekolah ke? Cikgu datang ke kelas. Universiti ni awak cari cikgu kulu kilik 1 kilometer berjalan. Kalau pemalas, balik kampung je lah. Belah Lembu. Duduk universiti pemalas, ragging sikit, mengadu ke mak, berhenti jadi orang. Berhenti. Ni contoh saja ya, contoh saja. Sebab dengar-dengar hujung telinga, orientasi pun tak boleh nak buat kasar-kasar, mengada-ngada sangat. Dalam ayat yang lain, Nabi Harun dia cerita kepada Nabi Musa, qala bana umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tujmid bil a'da wa la taj'alni ma'al qaumidh zalimin. Wahai anak ibuku, sesungguhnya kaum kita telah menganggap aku ni lemah dan mereka hampir-hampir nak membunuhku. Janganlah kau jadikan musuh-musuh kita gembira melihat keadaanku ditarik janggutku olehmu. Dan jangan masukkan aku dalam golongan orang-orang yang dizalimi. Surah Al-A'raf ayat 150. Nabi Musa dia garang, tetapi Nabi kita cerita ketika rakyat dia atau pengikut dia bergosip sesama sendiri tentang fizikal kemaluan dia, dia boleh tahan sabar. Kalau ikut dia boleh lempang seorang-seorang. Dia cari mana admin yang page yang asal tu, dia akan cari. Mana hak mula-mula sebar gambar WhatsApp, dia akan cari, dia akan lempang. Dia pernah buat dan dia boleh buat. Dia pernah tumbuk orang, meninggal orang itu, tapi dia tetap bersabar. Nabi cerita lagi, fazahaba marratan yaghtasilu fawada'a thawbu ala hajar fafarra al hajar bisawbih. Satu hari Nabi cerita, Nabi Musa pergi mandi. Dia pakai dia punya pakaian basahan dia mandi. Dia letakkan pakaiannya pada seketul batu. Ketika itu fafaral hajar bisawbih. Nabi kita bercerita, tak semena-mena batu yang tempat diletakkan baju Nabi Musa lari. Jangan, ini dia panggil cerita Nabi, cerita-cerita kenabian. Batu yang meletakkan baju Nabi Musa, batu tu boleh berjalan. Qala fajama'a Musa bi atharihi yaqulu saubi hajar. Maka Nabi Musa mengejarlah batu itu yang masa itu membawa lari pakaiannya sekali. Kata Nabi Musa menjerit-jerit. Dia mengatakan, saubi hajar, batu, baju akulah. Oi batu, itu baju akulah. Nabi cerita lagi, hatta nazarat banu Israel ila sawati Musa faqalu wallahi ma bi Musa min ba'sin. Ketika Nabi Musa mengejar batu yang lari itu, adalah
seorang dua Bani Israel yang balik pada ladang, ternampak Nabi Musa mengejar batu. Disebabkan Nabi Musa pakai kain basahan, jadi terselaklah auratnya sedikit. Lalu ada di kalangan orang-orang yang ternampak tu mengatakan, wallahi ma bi Musa min ba'sin, demi Allah tak ada yang cacat pun pada aurat dia. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fara'ahu uryanan ahsan ma khalaqallah, demi Allah hak dia lebih lawa daripada hak kita. Bayangkanlah, tak ada kerja punya umat kan. Dia boleh buat kajian analisa pula dah. Dia buat kajian empirical. Jangan main-main. Saya ada data science. Jadi pendek cerita, faqamal hajar ba'da hatta nuzira ilai, batu tu berhenti. Nabi Musa ambil baju dia, maka dia pun merotanlah. Fatafiqa bil hajar darban, dia pukullah batu tu dengan rotan, dia pukul. Kata Abu Hurairah, wallahi innahu bil hajar nadabun sittatun aw sab'atun darbu Musa alaihissalam bil hajar. Demi Allah, kata Abu Hurairah, batu itu terdapat 6 ataupun 7 bekas pukulan Nabi Musa alaihissalam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi kita dia menyebut nama Nabi Musa sebab aku ni baru dituduh pecah amanah. Takkan aku nak marah-marah. Nabi Musa, orang sampai kaji benda dalam kain dia, tapi dia boleh cool lagi. Jadi aku doa pada Allah, aku jadi sabar macam Nabi Musa. Lepas itu Nabi kita, dia respect dengan Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan ingat tak ketika orang Yahudi puasa Ashura, Nabi sampai ke Madinah, Nabi tanya orang Yahudi, kenapa kau puasa Ashura? Kami puasa Ashura sebab Musa dulu puasa lah, sebab mengenangkan Nabi Musa, kerana dibebaskan daripada cengkaman Yahudi, dari cengkaman Firaun. Jadi kami berpuasa sebagai kesyukuran. Jadi bila Yahudi petik nama Nabi Musa, apa reaksi Nabi? Nabi marah. Qal fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku dengan Nabi Musa lebih dapat berbanding korang tahu. Fasamahu wa amara bisiyamih. Maka Nabi pun puasa dan arahkan semua orang puasa pada tahun akan datang. Hadis Bukhari dan Muslim. Nabi dia rasa rapat dengan Nabi Musa sebab sama-sama profession. Nabi Musa Nabi, Rasul dan pengembala kambing. Ini satu yang istimewa. Kan Nabi Musa kan dia mengembala kambing. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 27, Nabi Syuaib ambil dia jaga kambing dia. Anta jurani samaniya hijajin fa in atmamta ashran fa min indik. Kalau kau bekerja dengan aku 8 musim dan kalau kau cukupkan 10, itu bagus untuk engkau. Jadi Nabi Musa dia pernah mengembala kambing, dia pernah kerja ladang. Jadi Nabi kita juga adalah seorang yang pernah mengembala kambing. Yang kedua, Nabi kita dia rasa dekat dengan Nabi Musa kerana Nabi Musa adalah insan yang bertanggungjawab, meringankan tugasan kita dalam soal pelaksanaan ibadat semayang. Tuan-tuan, kita kalau ikut semayang peringkat awal Isra' Mi'raj 50 waktu. Don't play 50 waktu. Ketika Nabi dapat arahan daripada Allah, Nabi turun sampai ke langit ke-7, dia jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak cakap apa-apa. Nabi Ibrahim tak tanya pun, Tuhan suruh kau buat apa? Tak ada. Nabi Ibrahim angkat tangan. Hai. Nabi turun yang ke-6, jumpa dengan Nabi Musa. Bila jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Musa tanya kepada Nabi kita, ma farada rabbuka ala ummatika. Nabi Musa tanya, Muhammad, bos suruh umat kau buat apa? Dia tanya. Nabi Ibrahim tak tanya pun. Maka dijawab oleh Nabi kita, khamsina salatan. Umat aku kena semayang 50 waktu. Nabi Musa terkejut. Qal irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Tak ada. Kau balik semula jumpa Tuhan, kau minta fas'alhu takhfif. Takhfif ni diskaun. Kau minta kurang. Takhfif, kau mesti minta kurang. Nabi kata, saya minta kurang pula. Pergi minta, fa inna ummataka la yutikuna zalika. Kau percayalah, mark my word, umat kau takkan boleh buat 50 waktu. Kau percayalah cakap aku. Fa inni qad balautu bani Israel.
wa khabartuhum. Aku dulu pernah cuba kepada Bani Israel, semua pemalas belaka. Umat kau pemalas, tak boleh. Faraja'tu ila rabbi faqultu ya rabbi khaffif ala ummati fahatta anni khamsan. Nabi naik, Allah pun kurangkan kepada Nabi kita 5. Turun lagi, Nabi Musa tanya lagi, berapa? 45, 40, 30. Sampailah tinggal 5. Bila Nabi kembali kepada Nabi, faraja'tu ila Musa faqultu hatta anni khamsan. Aku dah tinggal 5 waktu saja. Maka kata Nabi Musa, 5 tu pun banyak. Kau naik balik, kau minta kurang lagi. Umat kau pemalas. Kalau boleh kau minta semayang setahun sekali saja, time air raya je. Umat kau semua pemalas, kau tak payahlah. Buat masjid besar pun tak ramai orang. Ni contoh bukan ayat dia, ayat saya. Ayat menangguk di air keruh dia panggil. Maka timbul perbahasan ulama, kenapa Nabi Ibrahim tak tolong? Ni kan menarik perbahasannya. Dia turun, dia jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim buat ada yang banyak ni Nabi Musa. Why? Nabi Ibrahim ni, dia ni seorang yang obedient. Dia seorang SYMP, saya yang menurut perintah. Never say no. Nabi Ibrahim mana pernah melawan Tuhan? Allah perintah, Ibrahim, bersunatlah engkau. Beres boh, sunat je. Dia sunat seorang. Sunat umur berapa? Hadis Abu Hurairah, Nabi cerita kepada Abu Hurairah, dia bersunat umurnya 80 tahun. Waqtata Nabi qadumi, kata Nabi. Dan dia bersunat seorang guna kapak. Nabi Ibrahim, dia never say no. Tuhan suruh bina Kaabah, Ibrahim buat Kaabah, beres boh. Dia tak ada kata, saya bukan fakulti kejuruteraan, saya bukan arkitek, mana saya retinya, saya perbankan Islam, mana saya pandai. No, dia never say no. Itu yang sengit-sengit. Ada makam Ibrahim pun kena pakai tangga. Dia bukan engineer, bukan arkitek. Dia never say no. Ibrahim, seru orang semua buat haji, beres bawah, banyak bukit, letak. Dia tak ada nak seru macam mana. WhatsApp tak ada, apa tak ada, never. Hatta Tuhan suruh dia sembelih anak pun dia tak lawan. Mimpi, bukan arahan pun, mimpi sembelih. Jadi kalau ikutkan cara Nabi Ibrahim, agaknya kalau dia tanya, Muhammad, berapa kau dapat semayang? 50 bang. Teruskan, memang itu arahan. Kalau Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ni dia follow order. Tapi Nabi Musa ni dia Al-Qawiyyu Al-Aminu Hafizun Alimun. Dia kata kau minta kurang lah, umat kau pemalas semua. Memang betul apa, dia tahu kita pemalas. Jadi tuan-tuan semua kena ucap terima kasih lah kepada Nabi Musa AS. Jadi sebagaimana kita nak ucapkan, bagaimana nak ucapkan terima kasih kepada dia, kita bawa konsep dia, Al-Qawi Al-Amin. Ni konsep dia, kita bawakan. Jadi kalau orang tanya nanti kenapa Usim beria-ria nak bawa Al-Qawi Al-Amin, sebab ini adalah sempena dengan cara Nabi Musa. Apa sebab awak sibuk dengan Nabi Musa? Sebab kerana dia kita sembahyang 5 waktu. Kalau tak 50 waktu tuan, ya tak ya juga. Teruskan. Luluslah lu projek itu, insya-Allah lulus. Selesai ya. Untuk Qawiyul Amin selesai. Kenapa Nabi Musa yang bawa? Konsep yang kedua, Hafizun Alimun, trustworthy and knowledgeable protector. Untuk Hafizun Alim, yang tadi Al-Qawiyul Amin selesai, taruh tepi, simpan, dah tak ada kena-mengena dah. Untuk konsep kita yang kedua adalah Hafizun Alim. Datang mana konsep Hafizun Alim ini? Hafizun Alim ni datang daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini take note. Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mana Nabi Yusuf dia buat resume, buat dia punya CV, hantar kepada raja di Mesir ketika itu. Ketika itu dia mohon jawatan, dia panggil vizier. Vizier ni kalau bahasa Arab wazir. Wazir of ancient Egypt. Jadi dia hantar resume kepada raja dia. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Surah Yusuf ayat 55. Yusuf berkata, jadikanlah aku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir, kerana aku ini bersedia menjaga dengan baik dan aku ada knowledge untuk menguruskannya. Daripada ayat ini ulama memberi tafsiran. Nombor 1, apa hukum mohon jawatan? Hukumnya boleh.
Ni contoh saja. Katalah Husin nanti ada kosong jawatan timbalan naib chancellor. Contoh. Kita pengarah pusat tertentu dan kita ukur-ukur aku layak. Minta je. Jumpa vice chancellor, jumpa chancellor, jumpa menteri, benda yang patutlah. Jumpa siapa-siapa bawa surat, bukan orang panggil melobi, tidak. Kita minta kerana kita ini ada hafizun alim. Saya ada knowledge buat kerja ini. Jangan kita tak ada knowledge kita minta. Itu yang salah. Dulu kau orang selalu kutuk, janganlah meminta-minta jawatan kerana itu mengenyau duniawi. Tak betul. Nabi Yusuf minta. Sebab jawatan ni tuan-tuan, kalau kita terlampau zuhud tak nak minta, akhirnya semua jawatan dipegang oleh orang bengong semua. Orang baik-baik semua nak jadi zuhud, letih. Akhirnya yang pegang jawatan semua orang entah berantah, tak ada ilmu pun. Apa sebab? Kerana orang ada ilmu macam kita tak nak campur. Tak apalah, saya gentil tasbih je, Allah. Habis jawatan orang yang tak cerdik pegang. Sebab engkau tak nak minta. Jawatan kena minta kalau kita layak. Kalau tak layak tak payahlah. Awak ada jawatan pemandu, nak mohon jadi mufti Negeri Sembilan, tak boleh lah. Lobby lah macam mana pun, kena ada kelayakan. Bukan pemandu tak boleh jadi mufti. Nyaknya pula nanti nak buat hukum payah. Esok banyak fatwa pasal kenderaan je banyak. Fatwa lain tak ada lah. Semua pasal kereta je banyak esok. Jadi Nabi Yusuf ni dia minta sebab dia ada kelayakan. Sebab itulah bila sebut Nabi Yusuf alaihissalam ni pun, Nabi Yusuf ni pun Nabi kita sayang juga. Rasul SAW ada satu peristiwa. Tadi kita sebut Nabi pernah petik nama Nabi Musa. Nabi kita pernah petik nama Nabi Yusuf. Semasa bila? Ketika dia memujuk hati dia dalam peristiwa Fathu Makkah. Dia sebut nama Nabi Yusuf. Dia Fathu Makkah ni cerita 10,000 sahabat bersama dengan Nabi. 10 Ramadan tahun 8 Hijrah bersamaan 8 Disember, bulan Disember tahun 629. 10,000 orang Mekah, orang Madinah datang. Jadi orang Mekah panik. Siapa sangka Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang pernah kita halau sekarang ni boleh datang semula ke Mekah dengan kekuatan yang hebat. Jadi orang Mekah masa tu semua panik. Abu Sufyan dia ni politikus cilik. Bila dia tengok Muhammad atau Rasul kita datang bersama 10,000 sahabat, dia terus pusing 360 darjah. Keluar parti terus join Nabi kita. Lompat parti. Terus dia join Nabi kita. Dia ni konglomerat merangkap politician yang sangat opportunis. Sebab itu keturunan Abu Sufyan ni yang mengasaskan dinasti Umayyah apa semua ni daripada puak-puak dia. Puak-puak gabak dia belaka. Jadi ketika Nabi masuk ke dalam Mekah, Abu Sufyan orang pertama jumpa Nabi. Ketika dia jumpa dengan Nabi, Abu Sufyan kata pada Nabi, Fajar Abu Sufyan faqala ya Rasulullah. Dan panggil Rasulullah. Sebelum tu panggil Muhammad Muhammad, panggil Muhammad Sekarang dia orang bijak, ahli politik. Ya Rasulullah, ubidat khadra'u Quraisy la Quraisy ba'da al-yawm. Kata dia, wahai ya Rasulullah, hari ini orang Quraisy binasa ya Rasulullah. Selepas daripada ini takkan ada orang Quraisy yang mampu bertahan melihat kekuatanmu ya Rasulullah. Dengan ramai 10,000 orang ini. Tapi Nabi ni pun orang politik juga. Dia ada politik dia juga. Dia bijak, dia cerdik. Dia ingat Abu Sufyan seorang pandai. Man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa aminun, wa man alqa silah fa huwa aminun, wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun. Don't worry, kata Nabi. Siapa-siapa yang bersembunyi di rumah Abu Sufyan, aku tak kacau. Siapa-siapa yang menyimpan balik senjata, aku tak kacau. Siapa duduk dalam rumah kunci pintu buat PKPD, aku juga tak kacau. Nabi pun pandai politik juga. Kemudian bila Nabi dah masuk, Nabi panggil semua orang Mekah berkumpul. Orang Mekah semua menggigil takut.
Nabi datang dengan gilang gemilang. Nabi tanya dia satu soalan. Ya ma'syara Quraisy, ma turawna anni fa'ilun fikum. Hei orang-orang Quraisy, engkau agak-agak apa aku nak buat pada engkau hari ni? Dulu kau samsing Ini ayat saya Dulu kau samsing kau anjing-anjing, kau halau aku. Sekarang aku dah besar, aku datang dengan 10,000 orang. Kau agak apa aku nak buat dengan kau orang? Itu ayat saya lah. Maka orang-orang Quraisy menjawab, khairan akhun karim wabnu akhin karim. Orang Quraisy menjawab, kami rasa engkau akan buat baik pada kami, sebab engkau ni seorang anak kepada orang yang baik. Engkau juga seorang yang baik. Amboi kuat bodek nampak. Dia bodek jet tayang 4-4 ke atas. Ini tuan yang Muhammad, awak orang baik, takkanlah buat jahat pada kami. Apa jawapan Nabi? Izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kamu semua dibebaskan. Ada satu riwayat yang lain disebut nama Nabi Yusuf. Dalam riwayat lain disebutkan, ya ma'syara Quraisy, ma turawna anni fa'ilun fikum. Engkau agak hari ini aku nak buat apa kepada engkau? Maka qalu naqulu khairan wa nazunnu khairan akhun karim wa ibnu akhin karim wa qad qadarta fa asjih. Benda yang samalah. Kami yakin engkau Muhammad takkan buat jahat, sebab engkau orang baik, keluarga engkau orang baik, mak bapak engkau orang baik, saudara semara engkau semua orang baik-baik. Kau takkan buat jahat pada kami wahai Muhammad. Apa jawab Nabi kita? Fa inni aqulu kama qala akhi Yusuf. Katanya hari ini aku nak sampaikan kepada engkau semua apa yang pernah disebutkan oleh saudara aku Nabi Yusuf alaihissalam. Apa Nabi Yusuf kata? La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Aku akan cakap benda yang sama Nabi Yusuf pernah cakap kepada adik-beradiknya. La tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada cercaan pada kamu. Aku doa Allah ampunkan kesalahan kamu, sebab Allah lah yang paling penyayang antara yang menyayangi. Dipetik surah Yusuf ayat 92. Kenapa Nabi kita gunakan nama Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ini ikon Nabi kita daripada segi dikhianati. Nabi kita kan dikhianati oleh orang Mekah, oleh orang Taif. Orang Taif tu memang dia khianat betul tuan-tuan. Janji asal masa pergi Taif, Tok Penghulu, ketua kampung semua janji nak buat program. Dewan dah siap, makan, minum, kanopi semua ada. Time program kena scam. Nabi sampai, dia panggil geng-geng pemuda, baling dengan najis unta, baling dengan batu. Nabi sudah kena khianat. Jadi Nabi memang sedih kerana dia dikhianati. Tetapi bila dia kenang balik Nabi Yusuf, sejuk hatinya, sebab Nabi kita hanya dikhianati oleh orang kampung. Nabi Yusuf dikhianati oleh adik-beradik sendiri. Apa perasaan? Kita dalam hidup kita ni, benteng terakhir kebahagiaan kita adik-beradik. Kawan-kawan ni semua time suka je. Time kita sakit esok, yang jaga kita, ziarah kita, keluarga kita, anak-anak, isteri, suami, adik-beradik. Baik tu adik-beradik, orang adik-beradik ni kena jaga. Orang tak left group, adik-beradik WhatsApp group, tak buat dia orang. Walaupun menyampah, dia cerita pergi makan roti canai, menyampah, tak ada nilai ilmu langsung. Tapi adik-beradik tutup mata je lah, tutup mata je. Maka bila kita dikhianati oleh adik-beradik, kita akan kecewa. Dia, Nabi Yusuf ni anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni ada 12 orang anak. Dia ada 4 isteri, 12 anak. Anak dia dengan isteri pertama nama Lia. Dengan Lia, dia ada 6 anak. Rubin, Simeon, Lewi, Yehuda, Iskhar, Zabulon. Dengan isteri kedua nama Rachel, dapat 2 anak. Pertama Yusuf, yang kedua Bunyamin. Jadi Bunyamin dengan Yusuf adik-beradik, satu mak satu bapa. Dengan Nabi Yaqub dengan Bilha dapat 2 anak, Dan dengan seorang lagi nama Naftali. Isteri Nabi Yaqub keempat nama Zilfa, dapat 2 anak nama Gad dan juga Ashir.
Jadi yang adik-beradik yang khianat ni, yang dengan isteri nama Lia tadi, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakhar dengan Zabulon, yang ni yang jahat. Yang Bunyamin, adik-beradik satu mak. Betapa jahatnya adik-beradik Nabi Yusuf, dia boleh campak Nabi Yusuf dalam perigi. Abang jenis apa begitu? Campak adik dalam perigi. Dia campak dalam perigi. Perigi itu pula ada air. Dalam tafsir Al-Alusi disebutkan Nabi Yusuf duduk dalam perigi itu selama 3 hari. Dia orang balik, ayah tanya mana adik. Dia kata adik kena makan dengan serigala. Menipu lagi. Itu abang tu. Abang. Lepas 3 hari, ada satu kafilah daripada Palestin, belah-belah Palestin lah, nak menuju ke Mesir. Dia singgah di kawasan situ, tengok ada perigi, dia pun ambil air. Angkat-angkat tengok ada budak. Jadi kata Ibn Mas'ud, begitu juga riwayat Ibn Abbas dan Qatadah, orang-orang meniaga ini telah jual Nabi Yusuf dengan harga 20 dirham. Jual 20 dirham. Dan dia bagi pula kepada, mereka bagi 1 dirham atau 2 dirham pada Nabi Yusuf lah sebagai upah. Terima kasih lah. Dia meniaga atas angin begitu je. Imam Mujahid dalam tafsirnya mengata Nabi Yusuf boleh jual 22 dirham. Kalau kata Ikramah dan juga Muhammad bin Ishaq, Nabi Yusuf boleh jual 40 dirham. Ada satu riwayat daripada Al-Hasan disebutkan Nabi Yusuf dicampak dalam telaga umurnya 17 tahun. Dan dia dipisahkan dengan ayahnya selama 80 tahun. Selepas itu dihidup lagi selama 23 tahun. Sebab dia wafat, meninggal umur 122 tahun. 120 tahun. Diringkaskan cerita, Nabi Yusuf jadi raja Mesir. Adik-beradik yang campak dia dalam perigi dulu datang menghadap dia. Adik-beradik dia menggigil bila tahu ni Nabi Yusuf yang mereka pernah buang dulu. Tapi Nabi Yusuf ni gentleman. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf kata, don't worry, hari ni tidak ada cercaan. Hari ni saya tak kecam. Kerana hari ini saya doa pada Allah, Allah ampunkan dosa kita semua, kerana Allah paling penyayang. Nabi Yusuf ni orang yang sangat pemaaf. Jadi dalam soal hafizun alimun ini, kita kena ada budaya Nabi Yusuf itu. Budaya Nabi Yusuf itu. Dia kalau adik-adik, saudara-saudari nak baca Quran, surah Yusuf ni antara surah yang bagus dibaca. Kalau orang Melayu dulu, orang mengandung kalau baca surah Yusuf, anak jadi handsome, katanya lah. Anak jadi handsome. Kalau baca surah Maryam, anak jadi pandai, katanya lah. Luqman anak pandai. Kalau surah Maryam, anak tu jadi tegas, jadi semangat kuat perjuangan. Maryam kan. Dia macam-macam lah pesen. Ada orang tanya, kalau isteri saya mengandung anak lelaki, adakah baca surah Yusuf saja, tak boleh baca surah lain? Tuan-tuan, tak baca. Baca WhatsApp pun boleh, tapi tak ada pahala lah. Baca Quran ni, baca apa pun dapat pahala. Cuma keutamaan fadilat itu adalah masing-masing fadilat. Cuma jangan percaya dengan orang mengatakan, kalau kita mengandung anak lelaki, baca surah Maryam, nanti anak jadi Ya'a'au. Itu sesat, ayah pen. Itu tafsiran sesat namanya. Baca je. Tapi amalan baca surah Nabi Yusuf ni bagus. Apa sebab? Ini cerita tafsir sikit ya. Kisah Nabi Yusuf, dia dalam Quran kan banyak cerita Nabi. Tapi cerita Nabi Yusuf ini adalah satu-satunya cerita yang dikisahkan secara khusus dalam satu surah saja. Surah lain tak wujud. Kan cerita Nabi-Nabi ni ada banyak, tapi dalam surah yang berbeza. Yusuf tak, satu surah je, cerita semua pasal dia. Dan cerita Nabi Yusuf adalah kisah paling lengkap hidup seorang Nabi, start daripada kecil sampailah Nabi itu dewasa. Tuan-tuan bayangkan, surah Yusuf ada 111 ayat. Ayat 4 sampai 101 adalah kisah Nabi Yusuf. Surah Yusuf satu-satunya surah yang mengandungi ayat dialog terbanyak, iaitu 86 ayat dari 111 jumlah keseluruhan ayat. Maknanya kalau surah Yusuf ini diangkat ke filem atau diangkat naskah teater pementasan, dialog para pelakonnya sudah siap, tanpa pengarah perlu mengupah penulis skrip untuk menulis, sebab skripnya dah ada.
Ya abati, ya banyak ya. Betul kalau orang hafal Quran, surah Yusuf ni antara yang pening sikit lah, sebab dia banyak dialog. Dan cerita nabi-nabi yang lain biasanya berakhir dengan kemusnahan para penentangnya. Nabi Nuh, Nabi Lut, apa semua kan. Tapi Nabi Yusuf tidak. Penentangnya akhirnya happy ending. Yusuf jadi pemerintah Mesir, dia maafkan semua adik-beradik dia. Jadi cerita Nabi Yusuf, dia satu bentuk reinforcement. Dia mampu menguatkan sahabat-sahabat Nabi yang ketika itu tertekan di Mekah. Jadi inilah dia figur atau figura yang membawa konsep Hafizun Alimun, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudari sekalian, apa makna Hafizun? Hafiz maknanya pandai menjaga. Kalau dalam bahasa kita ada integriti, peribadi yang kuat, orang yang amanah, jujur, akhlak mulia, boleh menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang amanah akan berusaha kuat sedaya upaya untuk sejahterakan rakyatnya, walaupun sumber daya alamnya terbatas. Sebaliknya, pemimpin yang khianat akan sibuk berfikir nak memperkayakan diri sendiri atau memperkayakan keluarga dan orang sekelilingnya, dan membiarkan rakyat jelata hidup tidak berdaya. Sebab itu orang tua-tua kita dulu sangat mementingkan sifat amanah. Adat hidup orang Melayu memelihara amanah sejak dahulu. Adat hidup orang beradat memelihara amanah, ianya taat. Janji diturut, amanah dipegang. Adat hidup orang terbilang, janji ditunggu, amanah disandang. Orang yang amanah ini, Hafizun ini, hidupnya pantang melanggar sumpah, matinya pantang melanggar sunnah. Lurusnya boleh dipercaya, benarnya boleh diturut. Setianya boleh diikut, taatnya boleh diikat. Sumpahnya menahan lapah, janjinya menahan mati. Apa tanda orang amanah? Duduknya tinggi, tegaknya rendah. Kepalanya tinggi, perangainya merendah. Dibawa ke tengah, dia bertuah. Dibawa ke tepi, dia berbudi. Amanah ni mustahak. Siapa tidak amanah akan punah ranah. Siapa melanggar amanah, aib akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah, hidup takkan semenggah. Siapa menjauhi amanah, lambat laun masuk pelembah. Siapa melalaikan amanah, hidup mati takkan barakah. Kalau hidup tidak amanah, ke tengah ke tepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang benci meranalah badan. Kalau amanah tidak dipakai, hidup pun sama macam bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, ke mana pergi orang curiga. Kalau amanah itu diingkari, di situlah tempat orang mengeji. Jadi Hafiz lebih merujuk kepada trustworthy, amanah kita dalam memegang satu-satu jawatan. Yang kedua, alim. Alim ini orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memimpin rakyatnya dan membawa hidup yang lebih sejahtera. Sekarang ni kita masalah, ramai di kalangan pemimpin ataupun orang-orang yang memegang jawatannya, dia ada Al-Qawi ada, Al-Amin ada, Hafiz ada, Alim pula tak ada. Ada. Dia alim tak ada, knowledge tak ada. Sebab itu pengurusan barat, kalau manajemen gurus, mereka tekankan kepada organisasi ASK kalau nak jadi organisasi hebat: attitude, skill and knowledge. Knowledge mustahak, pengetahuan. Job description, mesti tahu bidang kerja. Kalau you tak ada product knowledge, macam mana nak kerja? Biasa tak adik-adik saudara-saudari pergi makan di restoran hipster ke apa ke? Budak yang melayan tu, dia tak tahu apa-apa pun. Kita tanya sini, kalau orang order apa makanan paling sedap? Entahlah encik, semua sedap. Oh, ya orang paling banyak order? Tak tentu juga. Kadang ni, semualah ada orang order. Okey, dalam banyak-banyak ni dia masak macam mana ni? Kuah pekat ke kuah dia cair je ni? Nanti saya tanya kat dapur kejap ya. Pergi ke dapur. Datang, ni kuah pekat cik. Oh, yang ni ada taruh udang ke taruh? Sekejap saya pergi tanya. 10 kali saya pergi balik. Kita hilang dah lapar. Artinya dia tak ada product knowledge. Atau awak pergi ke kedai supermarket, ada buat pameran. Dia jual singki ke, dia jual air kowe ke apa ke. Kita tanya, tak ada knowledge.
Oh, yang ni kalau air sejuk tekan apa? Kalau dia tekan tak keluar air, tekan apa? Oh, tak pasti. Pelocin cek Google je lah sendiri. Artinya dia tak ada knowledge. Orang yang tak ada knowledge, yang ni yang ramai sekarang ni. Apa tanda burung perempat memakan gambir sarang berangin? Apa tanda kiamat dekat? Orang pandai jadi pemimpin. Kata orang tua-tua, apa tanda pemimpin bebal? Sampai tua tak menyorong akal. Apa tanda pemimpin bebal? Tak tahu beza nangka dan temabal. Temabal ni, saya ingat adik-adik pun tak kenal juga tak? Dia putih buah nangka. Budak kita tak kenal. Saya ingat awak ni nangka dengan cempedak pun tak kenal tak? Mana kenal, tahu makan je. Pisang kenal, pisang? Tak, jenis-jenis pisang. Sekarang digoreng semua jenis pisang. Maknanya mungkin kita ni book smart tapi bukan street smart. Itu kena ngaku, itu pun bodoh juga lah. Bodoh juga lah. Bukan alim. Alim ni mesti knowledgeable. Dia ada pengetahuan untuk survive hidup dia dan untuk nak dalam pendidikan dia. Kalau awak pandai tapi awak time minta kerja terhegeh-hegeh, tak ada orang nak. Saya di jabatan, tiap-tiap tahun orang datang untuk nak buat apa, latihan industri ya. Orang nak praktikal. Kadang budak-budak yang datang praktikal ni bukan daripada USIM lah. USIM tak datang ke jabatan saya, jauh sangat. Kadang-kadang yang datang ni kita tengok engkau ni layak jadi cleaner ya sebenarnya. Saya tak tahu di mana dia punya ASK dia, attitude, skill and knowledge dia di mana. On paper yes, wah CGPA bagus, poplek tak poplek, CJ BTN 8 kali, kursus macam-macam, kursus ini, Canva pandai, semua pandai. Tapi bila bagi tugasan tak boleh buat. Pada awak degree kalau kerja government awak jadi pegawai kerajaan kumpulan A. Okey, katalah kita bagi awak tugasan, hujung minggu ni buat program dakwah di perkampungan orang asli. Hujung minggu macam zalim sangat, pendek sebulan lah. Hujung bulan ni kita buat program masyarakat dakwah orang asli. Awak uruskan A sampai Z. Pergi jumpa dengan Tok Batin, jumpa dengan pegawai apa PPMOA semualah. Jumpa dengan orang JAKIM yang di kampung tu, pergi pejabat agama bincang, buat kertas kerja, nanti kita akan mesyuarat untuk bajet dan pelaksanaan. Sebulan bagi tugasan, 3 hari sebelum program tak siap lagi. Artinya tak semua orang itu ada kebijaksanaan. Walaupun atas kertas awak bijak. Kalau temuduga kerja, tak payah cakap lah. Temuduga kerja bawa ijazah macam-macam. Ada yang temuduga bawa file 5, clear holder dia 5. CJ kursus lah, saya ingat dia cetak sendiri lah, saya ingat. Banyak sangat kursus. Mungkin dia majlis perwakilan pelajar, MPP kan, dia anjur kursus banyak, dia tak pergi, dia ambil CJ je, itu biasa. Dia tak pergi pun. Biro banyak buat program, CJ dia ambil, dia pergi tak. Orang lain pergi, dia bukan sini, tempat lain. Banyak CJ dia. Tapi bila kita tanya pengetahuan tentang kerja, tak tahu. Bahkan tanya nama ini Pertuan Agong pun tak tahu. La ilaha illallah. Tanya nama Perdana Menteri, siapakah nama Perdana Menteri? Bang Non ke apa? La ilaha, apa masalah engkau ni sebenarnya? Ada kepanggil Bang Non. Itu nama family dia, keluarga dia panggil di kampung. Keluarga dia kampung panggil dia Bang Non. Dek Non ke Bang Non? Saya tak ingat. Tapi Non lah. Adakah Bang Non? Siapa nama Tuan Agong? Sultan Johor. La ilaha illallah. Nak minta kerja macam mana? Nama Sultan Agong pun tak ada. Contoh. Baik itu kepada adik-adik sekalian, awak sekarang ni Qawi dah ada. Orang muda kan Qawi. Al-Amin ada, amanah insya-Allah lah, mana tahu solat muka-muka baik semua ni. Hafiz pandai menjaga. Tapi alim ni ada sedikit masalah sikitlah. Sebab tu alim ni dia tanda pemimpin dungu dan bebal, dada kosong tapi akal sejengkal. Ini masalah. Orang yang tak ada ilmu ni, tanda yang paling basic, cakap banyak tapi tak boleh buat pun. Cakap banyak, idea banyak, bercakap tak berhujung pangkal, memimpin macam kehilangan akal. Dia beri nasihat telinga tebal, rakyat sengsara negeri tertinggal. Dijadikan pemimpin pasti menyesal. Sebab itu ada satu kata-kata daripada Afwah Al-Audi dalam kitab Al-Iqdul Farid. Dia mengatakan, la yasluhun nasu fawda la sarata lahum wala sarata idza juhalahum.
Satu, manusia tidak akan menjadi baik, bahkan semakin teruk, kalau pemimpin mereka atau orang yang menguruskan mereka adalah orang-orang yang tidak cerdik. Sebab itu kecerdikan sangat mustahak. Maka adik-adik sekalian, Al-Qawiyul Amin, berdaya saing dan berintegriti, Hafizun Alim, pelindung dan juga berilmu, ini adalah formula terbaik dalam membentuk piawaian terhebat seorang pemimpin yang kita idamkan. Saya diminta oleh penganjur untuk memberi peluang kepada para penonton kita, sekiranya ada sebarang perkara yang nak diberikan sumbang saran. Jangan tanya benda pelik-pelik sangat ya. Silakan ada yang nak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk, saya Amar Aiman. Saya ada dua soalan. Soalan yang pertama, konteks mencari pemimpin dan membangun kepimpinan, adakah sebarang untuk kita tentukan seseorang itu ada sifat Al-Amin atau sebaliknya? Untuk soalan yang kedua, jika seseorang individu itu didapati kehilangan ciri-ciri Al-Amin, adakah cara terbaik untuk kita memulihkan seseorang tersebut tanpa menggunakan tindakan tata tertib? Terima kasih. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Integriti ini, saudara-saudari, tuan-tuan sekalian, memang benda susah. Integriti ini susah. Sebab itulah kalau kita tengok polis, siapa musuh kepada polis? Orang jahat apa semualah. Dah, musuh terbesar polis adalah lambang yang duduk pada dada dia. Apakah lambang yang duduk di dada polis? Integriti. Ertinya benda tu penting. Dia tak taruh GISBH, tak taruh. Dadah tak taruh. Walaupun benda tu, dia nak bear in mind, ini kau punya musuh number one. Integriti. Balik kau belik dada polis, pergi tengok kau, ya ke ustaz integriti, saya tak perasan. Kagilah belik kau. Nampak roadblock lari, memanglah tak pernah jumpa polis. Tengok pada dada dia tulis integriti. Apa sebab? Integriti ni benda susah. Kalau polis pun payah nak lawan dari segi rasuah dan sebagainya, ini kan pula kita. Sebab itu saya nak bercerita tentang rasuah ni. Rasuah ni, dia ni perosak maruah kita. Selepas negara kita merdeka tahun 1957, cerita sejarah, kerajaan masa tu usaha nak beri tumpuan untuk nak menghapuskan masalah rasuah. Maka pada bulan Januari tahun 1958, kerajaan kita ketika itu menjemput seorang pegawai tinggi polis daripada pasukan polis Pakistan. Namanya Shah Nazir Alam. Awak ingat nama ni? Shah Nazir Alam. Panggil dia buat kajian tentang masalah rasuah dalam negara. Masa tu USIM belum ada, universiti belum ada, terpaksa panggil polis lah buat kajian. Jadi bagi geran apa semua, dia pun datanglah buat kajian. Dia duduk di Malaysia selama 3 bulan. Dia buat kajian tentang rasuah di Malaysia. Akhirnya dia keluarkan satu report, finding dia lah, bertarikh 26 April 1958. Dia serahkan pada kerajaan. Antara cadangan dalam kajian dia itu adalah kerajaan mesti tubuhkan satu agensi khusus untuk siasat masalah rasuah di peringkat daerah, negeri dan persekutuan. Jangan asing-asingkan. Jadi hasil kajian daripada Shah Nazir Alam ini telah dikaji secara mendalam oleh Jawatankuasa Bertindak. Akhirnya dicadangkan tubuh satu unit baru pasukan polis yang buat siasatan rasuah. Jadi cadangan itu dipersetujui oleh kerajaan. Jadi pada 1 Oktober tahun 67, kerajaan pun buatlah atas nama Badan Pencegah Rasuah, BPR, tapi kuasa terhad. Apa yang saya nak menarik, nak kongsi adalah Shah Nazir Alam ni, dia yang buat cadangan tubuh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Lepas dia siap buat kajian, dia balik ke Pakistan. Tak lama kemudian dia kena tangkap pula kes rasuah. Dia tu kena tangkap. Yang ajar kita tangkap orang rasuah, dia pun berigak juga kena. Ertinya bukan senang. Cakap boleh, bukan senang. Awak ni pelajar, boleh cakap lah. Awak tak duduk orang
nak minta tender Dewan Makan, tak ada nak susah, duit payah. Sebab itu kita kadang-kadang ada setengah negara, tuan-tuan, agensi penguatkuasaan dia, instrumen pencegahan rasuah bukan main banyak, tapi rasuah banyak juga. Macam kita di Malaysia, agensi yang jaga rasuah pun SPRM je satu je. Di Filipina, dia memiliki instrumen pencegahan rasuah paling banyak. Saya ingat di dunia dia ada 7 undang-undang dan ada 19 agensi penguatkuasa untuk rasuah. Zaman Presiden Ferdinand Marcos, dia perkenalkan 5 agensi pencegahan rasuah yang baru dalam tempoh 21 tahun era pemerintahannya. Tapi itu semua hanyalah kosmetik. Type dalam Google Marcos berapa banyak dia lipat. Zaman dia paling banyak tubuh agensi tangkap orang rasuah, dia champion nombor 1. Sebab itu rasuah ni payah. Sehari 2 ni awak baca berita, ada tak orang jabatan agama kena rasuah? Ada. Ada tak bendahari masjid kena salah guna duit masjid? Ada. Duit ni tak boleh nak cakap lah. Dia apa sebab? Orang kita ni, dia banyak kitab, banyak buku, banyak rujukan. Bila kita kata rasuah haram, dia kata tak, rasuah tak haram. Celah mana pula tak haram? Oh, sebab kalau kita ambil duit ni, niat nak sedekah, boleh. Dia pakai kitab, dia ada kitab dia. Ini yang jadi masalah. Ingat saudara-saudari sekalian, kalau kita pecah amanah, duit-duit haram macam duit rasuah, duit scam orang, duit curi dan sebagainya, kalau kita sedekah untuk bantu orang susah, tak ada nilai. Kata Abu Hurairah, man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahum fihi ajrun wa kana isru alaih. Siapa kumpulkan duit haram kemudian dia sedekahkan, maka lam yakun lahu fihi ajrun, dia takkan dapat pahala. Wa kana isru alaih, bahkan dia akan dibebankan pula dengan dosa. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ada satu hadis lain lagi daripada Al-Qasim bin Mukhaimirah radhiyallahu an, Nabi cerita, siapa mendapatkan harta dengan cara berdosa dan duitnya itu pula fawassala bihi rahimahu au tasaddaqa bihi au anfaqahu fi sabilillah, dia gunakan duit dia untuk sedekah, untuk sambung silaturahim, ataupun untuk infakkan di jalan Allah, jama'a zalika kulluhu jami'an faquzifa bihi fi jahannam, Allah kumpulkan nanti harta tu, campakkan dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Abu Daud. Ada pula yang mengatakan, tak apa, rasuah-rasuah ni kita bukan niat rasuah, ini niat hadiah, tak apa. Macam kan kadang-kadang di pejabat kita, tiap-tiap kali konghi pak coy, akan adalah limau lokam penuh orang hantar berpeti-peti. Kontraktor hantar, tender orang kontrak yang selalu buat banner hantar, semua hantar lah. Sebab kita selalu buat job dengan dia. Ni banner ni buat kat mana, background, backdrop ni buat kat mana. Kadang sebab kerak buat kat mana, dia pun hantar limau je. Ni contoh saja. Contohlah dia sponsor baju korporat. Contohlah, bagi kita tak salah, ni kan hadiah, tak salah. Jadi mereka menganggap bahawa ni tak apa. Ingat, dalam hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi pernah menyebut, ajibud du'ai wala taruddul hadiyata wala tadribul muslimin. Nabi ajar hadiah tak boleh tolak. Yes. Dalam satu hadis Nabi kata, terimalah hadiah, jangan kau tolak. Ni hadis Bukhari. Mana orang bagi hadiah ambil. Contoh kontraktor buat backdrop, hadiahkan kita limau atau bukit buah. Buah tu pula bagi ke penceramah misalnya. Dia bagi ke penceramah. Jadi penceramah dapat sumbangan daripada kontraktor yang supply bunga misalnya. Akan panjang cerita. Jadi dia kata tak apa, hadiah begini. Untuk penjawat awam, orang yang bekerja haram terima hadiah. Contoh kita kerja kaunter pejabat agama, kita dah ada gaji, ada allowance, ada overtime. Tiba-tiba kita kenakan cas untuk nak bagi masuk poket kita, haram hukumnya. Dalam Sahih Bukhari, dia ada buat satu bab dia panggil Hadayal Ummal.
Dalam Sahih Muslim, Al-Nawawi ada bawakan bab tahrimul hadaya ummal, bab haram diberikan hadiah kepada ummal. Ummal ni maknanya pekerja, dia bentuk plural, jamak daripada amil. Maka kata Abu Humaid As-Sa'di, hadayal ummal ghululun, hadiah untuk orang yang dah ada gaji itu dikira ghulul ataupun satu pengkhianatan. Jadi kita pejabat awam misalnya, kalau kita tolong orang, dia dapat projek, kita bantu dia, tiba-tiba dia nak bagi kita sesuatu hadiah, kita jangan ambil. Kecuali SPRM membenarkan seorang pejabat awam ambil 3F, boleh. Pertama flower, yang kedua food, yang ketiga fruit, boleh. Bunga, buah ataupun food, makanan. Sambal hitam, gula kabung, gula Melaka, ina-ina, kopok keping, contohlah. Fruit, flower, food. Dia tak boleh F yang keempat, fulus. Fulus tak boleh. Yang banyak sekarang fulus. Laisa bil mal kullu syai'in gagal wa fil fulus lulus. Itu tak boleh. Ada gagal. Ada fulus lulus. Pensyarah misalnya, orang tu tak lulus, satu markah lagi nak lulus. Dia pun kata, kalau entah hadiah ngana laptop sebutir, ana kasih lulus lah. Itu tak boleh lah. Kalau dia bagi hadiah lulus, tu lain. Dia ni usaha-usaha dapat lulus, dia bagi hadiah. Tapi hadiah yang dia boleh bagi, kalau tak nak kena dengan SPRM, fruit, food atau flower saja. Itu panduan SPRM lah. Jadi saya kesimpulkan begini, kita pun dah di penghujung. Tadi ditanyakan juga tentang, kalau tak salah apa tindakannya. Memang payahlah tindakannya. Sebab rasuah ni dia satu benda yang sedap. Dan orang yang ambil rasuah pun kebanyakannya dia kata tak salah. Sebab bagi dia tu bukan rasuah, ustaz, ni rasa tak apa. Dia ada kitab banyak lah orang rasuah ni, tuan-tuan. Saya pernah menyampaikan satu ceramah di sebuah jabatan kerajaan. Ada dia punya bos, setiap kali saya ceramah duduk paling depan. Kalau dia tak datang minggu tu, dia tak dapat datang, ceramah tangguh. Dia peminat nombor 1, duduk pada depan. Sekali keluar berita jabatan tu kena rasuah, muka dia nombor 1. Dia paling minat dengar ceramah, dia paling kuat rasuah. Dan macam mana? Maknanya contoh orang pergi masjid pun dia yang rasuah agak. Sebab itu rasuah ni payah. Sebab dia tak anggap benda tu najis. Dia anggap benda tu tak apalah, benda ni sikit-sikit bukannya banyak. Dan jenis gitu. Tak boleh. Kita ni bab duit ni Allah akan tanya paling detail. Ingat tak hadis Abu Barzah Al-Aslami? Nabi cerita, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Kaki anak Adam takkan bergerak di padang mahsyar sebelum kau jawab 4 soalan. An umurihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima wada'ahu, wa an ilmihi madza amila fihi. 4 soalan yang ditanya. Pertama sekali tentang umur, di mana dia habiskan. Yang kedua, badan dia untuk apa digunakan. Yang ketiga, harta, dari mana dapat, ke mana belanja. Yang keempat, ilmu, ke mana diamalkan. Hadis Tirmizi. Kalau kita perasan, dari 4 perkara semua tanya ke mana dibelanjakan je. Maksudnya ketika ditanya tentang umur, ke mana umur tu dihabiskan. Badan, ke mana digunakan. Ilmu, ke mana disalurkan ilmu. Tapi tentang duit, min aina, ditanya dari mana dapat, ke mana dibelanjakan. Artinya duit ditanya depan belakang, mana dapat, mana belanja. Jadi soal duit sangat terperinci. Moga-moga kita dilindungi ilahi daripada terpalit dengan isu-isu yang tidak berintegriti ini. Banyak nak diterangkan tapi masa tak mengizinkan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan, khususnya kepada pihak Bank Islam dan juga pihak Jabatan Pendaftar Universiti Sains Islam Malaysia yang sudi menganjurkan program inspirasi Islami berkonsepkan Al-Qawi, Al-Amin, Hafizun, Alimun.
Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Ya Allah, kami mohon padamu surga dan nikmatnya, serta apa juga cara yang boleh membawa kami ke surga, sama ada dengan sebab mulut kami atau perbuatan kami. Dan kami berlindung padamu dari neraka dan juga azab neraka, dan apa juga perkara yang boleh menyebabkan kami masuk neraka, sama ada disebabkan oleh perbuatan kami ataupun percakapan kami. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.